Terima kasih Yang Berhormat Kulim Bandar Baru. Terima kasih Puan Yang Dipertua. Berkenaan dengan soalan 10 daripada Yang Berhormat Kulim Bandar Baru, KBM merujuk kepada definisi keciciran iaitu murid warga negara Malaysia yang berada dalam sistem pendidikan bersekolah tetapi keluar daripada sistem sebelum tamat tempoh pendidikan. Berdasarkan statistik KPM, kadar keciciran murid menunjukkan trend penurunan dari tahun 2017 berbanding dengan tahun 2023. Kadar keciciran murid di peringkat rendah menurun daripada 0.29% pada tahun 2017 kepada 0.06% pada tahun 2023. Itu di peringkat rendah. Pada peringkat menengah pula, kadar keciciran menurun dari 1.36% pada tahun 2017 kepada 0.83% pada tahun 2023. Dan sekiranya kita berbanding antara sekolah rendah di bandar dan luar bandar, bagi sekolah rendah di bandar, kadar murid yang keluar daripada sekolah KPM adalah sebanyak 0.37%, manakala sekolah rendah di luar bandar adalah 0.1%. Untuk peringkat menengah pula, kadar murid yang keluar daripada sekolah KPM adalah 3.13% di bandar dan 4.67% di luar bandar. Kadar ini mengambil kira keseluruhan murid yang bersekolah di Malaysia. Untuk maklumat ahli yang berhormat, strategi dan usaha pembaharuan Kementerian untuk mengurangkan jurang pendidikan termasuk nombor 1, menyediakan sebanyak 18 jenis bantuan persekolahan bagi tahun 2023, yang mana 13 jenis bantuan khusus dan 5 jenis bantuan umum. Bantuan ini turut diagihkan untuk murid yang tercicir akibat daripada kemiskinan. Pada masa yang sama, KPM juga melaksanakan sekolah model khas komprehensif 9 K9 supaya semua murid dapat kekal bersekolah, terutamanya murid di kawasan luar bandar dan pedalaman. Selain itu, KPM juga memperluaskan konsep K9 kepada konsep komprehensif 11 K11 yang dijangka mampu mengurangkan kadar keciciran transisi murid dari tingkatan 3 ke tingkatan 4. Selain daripada itu, KPM telah mewujudkan sekolah bimbingan jalinan kasih yang didubuhkan pada tahun 2013 dan operasi di Chowkit, Kuala Lumpur, dengan tujuan memberikan akses pendidikan kepada kanak-kanak jalanan dan terpinggir di sekitar Kuala Lumpur. KPM turut menjalankan program outreach murid cicil di semua PBD dengan kerjasama komuniti setempat. Pada tahun 2023, program ini telah berjaya mengembalikan seramai 1,269 orang murid sekolah rendah dan 2,006 orang murid sekolah menengah kembali ke sekolah. Selain itu, perkhidmatan bimbingan dan kaunseling dan program pendidikan kerjaya di sekolah juga merupakan satu usaha untuk mengenal pasti keperluan murid semasa sesi persekolahan dan meningkatkan kesedaran murid terhadap kepentingan belajar menduduki peperiksaan dan mengembangkan potensi sikap dan hala tuju kerjaya turut dilaksanakan oleh KPM. KPM yakin bahawa semua usaha serta inisiatif yang dirancang dan dilaksanakan ini dapat menangani keciciran murid dan memastikan mereka kekal dalam sistem pendidikan negara sehingga tamat tempoh persekolahan. Terima kasih. Kulim Bandar Baru. Baik, terima kasih kepada UAB Timbalan Menteri kerana jawapan yang begitu lengkap. Baik, soalan tambahan saya untuk soalan 10. Pelbagai faktor keciciran terutamanya kanak-kanak orang asli, contohnya di Gua Musang. Walaupun ada program Jom Belajar di mana pada tahun 2023 dapat menarik lebih kurang 373 kanak-kanak orang asli. Antara faktor-faktor keciciran di orang asli ataupun sekolah-sekolah biasa, salah satunya ialah sekolah yang terlalu jauh, tidak berminat, sudah bekerja, ada juga yang sudah berkahwin. Tiada dokumen. Apakah tindakan segera yang diambil oleh KPM untuk atasi isu-isu ini dan juga sekolah yang tadi Yang Berhormat kata sekolah bimbingan jalinan kasih
terutamanya di kawasan bandar dapat mengurangkan keciciran. Seterusnya, ramai pelajar-pelajar yang tiada dokumen dan mendapat keputusan yang cemerlang tidak dapat melanjutkan pelajaran ke IPTA. Apakah usaha Kementerian Pendidikan tangani isu ini di mana KPM pernah menggunakan permohonan istimewa untuk ke IPTA untuk kanak-kanak yang tiada dokumen? Terima kasih, Yang Berhormat. Terima kasih Yang Berhormat Kulim Bandar Baharu. Ada 4 soalan, saya cuba untuk jawab. Rumuskan jawapan. Rumuskan. Terima kasih Puan Yang di-Pertua. Nombor 1 berkenaan dengan program-program KPM. KPM ada melaksanakan seperti yang Berhormat Kulim Bandar Baharu sekian maklum. KPM ada melaksanakan program Jom Belajar iaitu program khas murid orang asli Prokhas dan Cuk Baduy Sikulah CPS khusus untuk memberikan akses pendidikan asas kepada kanak-kanak orang asli yang tinggal di kawasan pedalaman dan tidak bersekolah. Sehingga Februari 2024, sejumlah 373 orang kanak-kanak orang asli telah berjaya dibujuk dan telah mula bersekolah di 15 sekolah di seluruh negara. Manakala sekolah model khas adalah sekolah yang menggabungkan pendidikan rendah dan menengah di bawah suatu bumbung. Dan berkenaan dengan isu sekolah jaringan bimbingan kasih, sekolah bimbingan jalinan kasih SBJK. Sekolah bimbingan jalinan kasih seperti yang saya maklum tadi dimulakan di Chowkit dan program ini sebelum ini telah diperluaskan ke negeri Sabah bermula pada 23 Oktober 2023 dan di SK Sembulan Kota Kinabalu dan memberikan fokus kepada kanak-kanak yang tercicil berbanjangan dari pendidikan arus berdana. Dan perancangan bagi KPM adalah berkenaan dengan sekolah bimbingan jalinan kasih. KPM telah melaksanakan sesi libat urus yang melibatkan 11 negeri iaitu Pulau Pinang, Johor, Pahang, Terengganu, Kedah, Selangor, Negeri Sembilan, Kelantan, Perak, Sabah dan Sarawak bagi mengenal pasti keperluan perluasan program SBJK di negeri-negeri tersebut. Walau bagaimanapun kita akan meninjau berkenaan dengan hasil daripada sesi libat urus tersebut sebelum keputusan akhir dibuat oleh pihak KPM. Terima kasih. Sungai Petani. Terima kasih Puan Yang di-Pertua. Yang Berhormat Timbalan Menteri, kalau kita lihat di sekolah luar bandar mungkin keciciran itu disebabkan oleh infrastruktur dan akses ke sekolah. Tapi menjadi kebimbangan juga di kawasan-kawasan bandar yang mana pelajar-pelajar hari ini lebih memilih shortcut way untuk mendapatkan wang ringgit dengan adanya gig ekonomi dan sebagainya. Jadi bagaimana kerajaan ingin menangani perkara tersebut? Dan kalau saya baca ada sekarang ni adanya pentaksiran bilik darjah pentaksiran bilik darjah yang dibuat secara awal. Saya ingin bertanya seberapa efektifkah pentaksiran bilik darjah ini di sekolah-sekolah dan bagaimanakah kerjasama antara pihak sekolah dan juga pihak ibu bapa untuk memastikan anak-anak tidak tercicir dalam pelajaran. Terima kasih. Secara keseluruhan, terima kasih Yang Berhormat dari Sungai Petani. Yang Puan Yang di-Pertua, secara keseluruhannya bagi mengelakkan isu keciciran murid-murid kita dari peringkat prasekolah sampailah ke peringkat menengah. Di peringkat prasekolah itu merupakan isu keciciran merupakan salah satu sebab kenapa penyelarasan prasekolah sedang giat dilaksanakan oleh pihak KPM. Dan di sekolah rendah dan sekolah menengah seperti yang saya nyatakan tadi, kita telah pun memperluaskan usaha kita untuk menubuhkan lebih banyak sekolah komprehensif 9 dan memperluaskan kepada komprehensif 11. Kita mengambil maklum bahawa anak-anak kita ada sebahagian yang mengambil shortcut seperti yang dinyatakan oleh Yang Berhormat Sungai Petani untuk yang mereka mungkin berpendapat bahawa boleh mendapat keuntungan ataupun pendapatan yang lebih tinggi sekiranya tidak sambung belajar. Isu ini adalah berkenaan dengan isu pembelajaran dan juga kesedaran.
KPM melalui warga pendidik kita di kesemua institusi KPM, kami sentiasa berusaha untuk memastikan dan memberikan galakan dan juga satu panduan hala tuju yang tepat kepada anak-anak kita dalam sekolah masing-masing. Dan pada masa yang sama, pihak PIPG, ibu bapa juga memainkan satu peranan yang penting untuk memastikan bahawa anak-anak kita faham bagaimana pendidikan itu boleh mengubah kehidupan sekeluarga pada masa hadapan. Maka saya mengajak supaya rakan-rakan sekalian untuk membantu kita menyebarkan dan mempromosikan kesedaran ini supaya bersama-sama dengan usaha daripada pihak KPM dalam menangani isu keciciran ini, kita dapat mencapai sesuatu prestasi yang baik. Terima kasih. Puan Rodia binti Sapi